tandakan right pada ciri permukaan objek yang berkarat. Okey, dia suruh tandakan right ciri-ciri yang objek yang berkarat. Ni minggu lepas kita dah bagi tahu kan? Kita dah buat kan? Okey. Dah buat. Okay, jadi cikgu tandakan je lah. Yang pertama jawapan ini adalah kasar. Yang kedua rapuh. Yang ketiga Tidak tidak menarik. menarik. Dan yang keempat, Terdapat lapisan berwarna perang kemerahan. okey, betul. Terdapat lapisan berwarna perang kemerahan. Okey, itu adalah jawapan yang betul, 4 tu. Okey, dan yang ketiga, raja di bawah menunjukkan paku yang berkarat dan paku yang tidak berkarat. Okey, ni yang tidak berkarat, yang ni berkarat. Berikan 3 ciri perbandingan antara kedua-dua paku. Okey, 3 ciri perbandingan ni dia nak kamu bezakan. Daripada ciri-ciri tu, ciri-ciri benda berkarat tu, kamu boleh terbalikkan dia. Kalau untuk yang tidak berkarat, kamu boleh terbalikkan dia. Contoh kasar. Contoh yang berkarat kasar. Kalau tidak berkarat apa? Tidak kasar. Licin. Tidak kasar. Tidak kasar. Boleh, tapi yang sebaiknya kamu cakap licin. Licin. Ya, licin. Tapi tidak kasar pun tak ada masalah. Okey. Cuba buat perbandingan. Kalau buat perbandingan ni, pastikan ada perkataan daripada. Daripada. Contoh yang tadi cikgu cakap kasar tu, kasar kan? Kasar dengan licin. Contoh cikgu cakap, benda yang tidak berkarat lebih licin berbanding paku yang tidak berkarat lebih licin berbanding paku yang berkarat. Contoh. Okey. Siapa ada jawapan lagi? Cuba buat perbandingan berdasarkan ciri-ciri tu. Daripada menarik jadi tidak menarik. Sekejap. Okey, kita Naili dulu. Paku berkarat sudah rapuh daripada paku yang tidak berkarat. Paku berkarat sudah apa? Paku berkarat sudah rapuh. Sudah rapuh berbanding paku yang tidak berkarat. Okey, betul. Tapi jangan cakap sudah. Kamu cakap paku yang berkarat lebih rapuh. Rapuh ni maksudnya tak kuat lah. Lebih tak kuat, lebih rapuh berbanding paku yang tidak berkarat. Betul. Okey, seterusnya. Saya nak. Okey, sila Airin. Lepas ni Sufi ya. Airin. Paku yang tidak berkarat kelihatan lebih menarik daripada paku yang berkarat. Kelihatan menarik. Kelihatan lebih menarik ke kelihatan menarik? Lebih menarik. Okey, betul. Paku yang tidak berkarat kelihatan lebih menarik ataupun tak perlu cakap kelihatan pun tak apa. Paku yang tidak berkarat lebih menarik berbanding paku yang berkarat. Okey, lebih tu penting je sebab kalau kena buat perbandingan mesti ada ayat lebih. Baru menunjukkan perbezaan antara benda yang kamu nak bandingkan. Okey, Sufi. Sila Sufi. Paku yang berkarat lagi perang kemerahan daripada paku yang tidak berkarat. Okey, betul juga. Okey, betul. Ayat tu kamu boleh cantikkan lagi Sufi. Tapi kalau ikut ayat kamu tu, betul lah. Kamu boleh juga cakap paku yang berkarat lebih ataupun paku yang berkarat lebih berwarna lebih kelihatan, lebih berwarna perang kemerahan berbanding paku yang tidak berkarat. Okey, betul tu jawapannya. Ada jawapan lagi sebelum kita pergi kepada muka surat seterusnya? Tak ada ya? Okey, kita pergi kepada muka surat 54. Okey, muka surat 54. Ni ya 54? Ya. Okey, muka surat 54 tentang pengaratan bahan. Raja di bawah menunjukkan beberapa jenis objek. Ada banyak objek kat situ, ada 6. Kelaskan objek-objek di atas kepada objek yang boleh berkarat dan objek yang tidak boleh berkarat. Okey, jadi dekat sini cikgu nak panggil Saya Aina Zulia, boleh? Okey, Aina Zulia.
Aina, Zulia, cikgu nak kamu kelaskan objek yang berkarat. Semua ke? Semua objek yang berkarat. Okey. Paku besi berkarat. Okay, cikgu Pagar bulatkan lah. besi boleh berkarat. Tin susu boleh berkarat. Okey. Jadi yang tidak berkarat, kalau ikut jawapan kamu, botol kaca, pasu Baldi. dan juga baldi. Okey, betul tak jawapan daripada Aina? Betul atau salah? Betul. Ada siapa nak bangkang? Oh, Ada tak siapa ada. rasa salah lah jawapannya? Ada tak? Tak ada, tak Tak ada. ada, tak ada. Okey, kalau tak ada tu maksudnya kamu fahamlah. Betul lah jawapan daripada Aina. Yang berkarat paku besi, tin susu dan juga pagar Cikgu. besi. Cikgu, kalau pasu tu kan ada pasu macam pasu yang berat tu kan guna besi kan. Kalau pasu Dalam yang dia. pasu tu boleh berkarat ke? Pasu tu boleh berkarat kalau dia terkena dua benda ni. Dua benda ni. Tapi selalunya berkarat juga sebab dia akan kena dua benda ni. Apa benda dua benda tu? Air tu. Air. Jawapan dia Air dan udara. kita akan belajar sekejap lagi. Sabar. Okey. Surprise. Okey, seterusnya kamu kena ingat tu benda tu. Apa benda dua benda tu? Dua benda je. Okey. B pula. Raja di bawah menunjukkan objek yang diperbuat daripada emas. Apakah objek tersebut berkarat? Tandakan right pada petak yang betul. Sabar. Cikgu nak panggil Iman Hakimi. Ya, cikgu. Okey, jawapannya ya atau tidak? Tidak. Jawapannya tidak. Pasti? Pasti. Okey, betul. Jawapannya adalah tidak. Okey, sebab apa jawapannya tidak? Siapa Sebab dia boleh bagi? special. Sebab dia besi. Sebab dia Besi pula. Sebab dia emas. bagi dia daripada emas. Emas dia unik. Betul. Sebab dia emas. Okey, emas ni logam juga. Besi tu logam juga. Tapi logam dia lain. Emas ni logam dia lain daripada besi. Dia ada campuran dia lah lain. Okey. Tadi cikgu tunjukkan kisah Isaac Newton kan? Tentang dia duduk dekat sebuah pokok, lepas tu apple jatuh dekat kepala dia. Okey. Sebenarnya cikgu nak tunjukkan kat kamu, Isaac Newton ni adalah salah seorang ahli sains yang terkenal. Yang hebat lah. Sebab apa dia hebat? Sebab dia menemui teori graviti. Teori graviti, bila apple tu jatuh dekat kepala dia, kenapa dia fikir, kenapa apple ni jatuh ke bawah? Kenapa apple ni tak naik ke langit? Kan kalau apple ni tak naik ke langit, tak adalah dia jatuh kat kepala Isaac Newton tu. Jadi dia fikir dan akhirnya selepas beberapa lama dia berfikir, dia tanya diri dia kenapa. Akhirnya dia jumpa teori graviti ni. Okey, kenapa kalau kita lompat, kita tak terus naik ke langit? Kenapa kita jatuh balik ke bumi? Bahaya tu. Sebab dia adalah graviti. Tapi kalau kamu tengok video tentang orang ke bulan, orang ke bulan ni berlaku pada tahun 1970 hingga 1980-an. Ketika negara Amerika Syarikat dia menghantar orang dia pergi ke bulan pada tahun 70-an ke 80-an. Okey, bila kamu tengok dia ke bulan, kalau dia lompat, dia tak jatuh balik ke permukaan bulan tu. Dia pergi naik lagi ke atas langit. Sebab dia apa? Graviti. Ya, graviti. Betul, lepas tu cikgu saya tengok kenapa air tu bila dia tuang tak tumpah. Ya, sebab graviti juga. Dekat angkasa, dia tak terikat dengan graviti. Tapi kena, ya? Cikgu, Isaac Newton tu dia budak-budak lagi ke?
waktu dia menemui apa? Waktu dia kena apple tu dia masih lagi budak lah. Masih lagi budak. Tapi sebenarnya Isaac Newton ni dia bukanlah dia sebenarnya orang yang bijak. Sebab dia pergi ke universiti terkemuka kat dunia, Cambridge, tak salah cikgu. Cikgu. Ya? Macam mana planet tu boleh ada bulan? Okey. Disebabkan graviti Ya, betul. Mengikut kajian daripada saintis yang terbaru, bulan ni sebenarnya berasal bulan ni sebenarnya adalah planet lain. Okey, planet lain. Saintis kata ni teori daripada ahli sains. Teori ni mungkin tak benar, mungkin betul. Okey, tapi berdasarkan ada kajian daripada ahli sains. Okey, dulu ada bumi tau. Okey, kamu tengok penumbuk cikgu ni bumi. Okey, ni sebenarnya planet lain. Pada waktu pembentukan planet ni, planet lain ni dia dekat sangat dengan bumi sampai dia tertarik dengan graviti bumi. Jadi dia pun menghentam bumi. Bila menghentam, planet ni dia mesti lebih kecil sikit kan daripada bumi. Bila dia menghentam, maka tinggallah sepihan dia. Sepihan tu lah yang kita panggil bulan sekarang. Okay, tu ikut teori. Tapi jangan cakap dengan cikgu macam mana bulan tu jadi bulat. Tu cikgu pun tak tahu. Okay, ni teori yang cikgu baca lah daripada ahli sains kata daripada planet lain dia menghentam bumi dan jadilah bulan. Macam mana bulan tu boleh mengelilingi bumi? Sebab dia terikat dengan graviti bumi. Dia menghentam, dia terkeluar sikit dan dia terikat dengan graviti bumi. Sebab itulah bulan tu mengelilingi bumi. Okey. Cikgu. Ya, Sufi. Kalau bulan tu ada disebabkan graviti, kenapa bila dia dah jadi bulan kepada planet tu, jarak je kekal situ, lepas tu dia akan berpusing. Kenapa dia tak makin mendekat? Okey. Itu soalan yang menarik lah. Itu ada kaitan dengan graviti juga. Okey, ada kaitan dengan graviti juga. Sama juga macam satelit. Okey, satelit, bila kita lepaskan ke satelit, ada stesen kapal angkasa kan. Okey, dekat atas bumi kita pun ada stesen kapal angkasa yang lebih dekat lagi daripada bumi berbanding bulan. Okey, kenapa stesen kapal angkasa tu dia tak jatuh ke bawah, tapi dia masih lagi kekal dengan bulatan dia. Sama juga macam planet-planet lain. Kenapa planet-planet lain ni dia tak berselerak? Kenapa bulatan dia tetap sama? Seperti bumi mengelilingi matahari. Bumi ni terikat dengan graviti matahari. Kenapa bumi ni dia tak terkeluar sikit daripada bulatan dia? Kenapa tiap-tiap tahun dia pusing dengan bulatan yang sama? Okey, betul. Semua tu adalah disebabkan graviti. Ada graviti tertentu. Dekat angkasa ni ada graviti tertentu mengikut jirim dia. Jirim ni mengikut berat dia lah. Mengikut berat planet tu. Memang dah terbentuk daripada awal pembentukan planet. Sebab itulah kamu tengok setiap planet ni dia ada orbit dia sendiri. Kita panggil orbit. Tak silap cikgu, kamu ada belajar nanti bab bumi nanti. Tak silap cikgu lah, nanti kita tengok balik bab bumi. Sebab tu kita kena belajar cepat-cepat tajuk ni. Cikgu, saya ada 2 soalan pula. Okay. Orbit macam mana dia cipta? Dan lagi satu, kalau galaksi kita dikeluar daripada universe, apa akan jadi? Okey. Soalan menarik tu, tapi cikgu jawab selepas kelas ni ya. Sebab nanti kita nak fokus dulu tentang pengaratan. Jadi kita bincang pasal bumi, pasal universe, kita tak dapat cover pengaratan. Okey Sufi ya. Cuma dia kenapa cikgu cakap pasal Isaac Newton? Sebab Isaac Newton ni ada kaitan dengan, dia bukan saja ahli sains yang menemui graviti, tapi dia juga adalah ahli kimia. Ahli kimia ni dia tahu campuran. Ahli kimia ni dia boleh buat daripada besi biasa, daripada kuprum. Dia boleh buat kuprum tu ataupun tin susu tu boleh jadi emas. Ada campuran dia, tapi ambil terlampau makan duit yang banyak lah. Ada proses dia. Itu ahli kimia. Dia tahu
setiap campuran besi campuran dia apa, emas campuran dia apa. Jadi Isaac Newton ni ada kaitan dengan ahli kimia. Jadi cikgu, diorang boleh buat bom. Mestilah boleh. Ingatkah Albert Einstein? Albert Einstein dia yang menemui bom atom, tapi Isaac Newton dia pun adalah ahli kimia juga. Okey, kita sambung muka surat 55. Okey, muka surat 55. Kita besarkan. Okey, raja di bawah menunjukkan beberapa jenis objek. Ada klip kertas, ada guli, ada kunci besi, ada pembaris plastik. Okey, objek yang manakah boleh berkarat? Okey, cikgu nak tanya Dayang. Okey, Dayang bagi jawapan kamu. Klip kertas dan kunci besi. Okey, jawapan Dayang adalah sekejap. Jawapan Dayang adalah klip kertas dan juga kunci besi. Betul. Objek yang boleh berkarat, klip kertas dan juga kunci besi. Baik, nyatakan satu ciri objek yang berkarat. Okey, yang ni cikgu nak panggil Aizuddin. Aizuddin ada? Muhammad Aizuddin. Okey, Aizuddin, bagi satu ciri objek yang berkarat. Apa dia, Aizuddin? Kunci besi. Itu objek yang berkarat. Contoh ni cikgu nak satu Ciri-ciri. ciri dia. Apa ciri objek yang berkarat? Aizuddin. Berwarna merah keperahan. Berwarna warna perang ke berwarna merah? Cikgu lupalah. Perang kemerahan. Okey Aizuddin. Berwarna perang kemerahan. Betul, tapi kena ingatlah warna dia perang kemerahan je. Perang kemerahan Aizuddin. Cikgu. Ya? Besi dengan bronze dah nak sama Besi dengan? Bronze. Beza, benda yang berbeza. Kalau bronze dia tak boleh karat. Bronze gangsa kan, gangsa. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan jenis bahan bagi objek yang berkarat. Jenis bahan ni maksudnya bahan tu diperbuat daripada apa? Besi. Okey. Besi. Betul, besi. Jawapannya adalah besi. Besi. Semua objek yang diperbuat daripada besi dia berkarat. Okey, Raja 2. Di bawah menunjukkan satu penyiasatan untuk mengenal pasti objek yang berkarat dan objek yang tidak berkarat. Okey, dia pergilah rendam pensel, ada pembaris, ada straw, penyedup minuman, ada rod kaca dan mestilah ada air. Baik, objek yang manakah berkarat dan objek manakah yang tidak berkarat? Okey, kalau pembaris besi berkarat atau tak berkarat? Berkarat. Pembaris besi berkarat. Berkarat. Okey, kalau rod kaca? Tidak berkarat. Tidak berkarat. Cikgu tanda pangkah patu ni ya. Okey, tidak berkarat. Kalau pensel kayu? Tidak Berkarat. Berkarat. Betul, dia tidak berkarat. Penyedup minuman? Tidak berkarat. Okey, dekat bawah ni dia kata berikan sebab bagi jawapan kamu di 2A. Okey, sebab apa kamu cakap pembaris besi berkarat tetapi rod kaca, pensel kayu, penyedup minuman tidak berkarat? Anti besi. Kerana apa? Pembaris besi diperbuat daripada besi manakala bahan-bahan yang lain daripada kayu, plastik dan kaca. Pengaratan hanya berlaku pada besi. Panjang. Cikgu. Ya? Cuba kan kalau kita jumpa satu objek tu, dia besi tapi dia boleh gantung kena air. Macam mana? Cikgu tak dengar apa je, tak apa dengar lah Sufi. Cuba bayangkan kalau ada satu besi tu, dia boleh, dia kan ada objek timbul dan tenggelam. Tapi kalau besi tu dia timbul, cuma dia berkarat. Berkarat ni dia
tak kisahlah besi tu timbul atau tenggelam, yang penting dia terkena. Terkena ni kadang-kadang kamu pergi basuh tangan, lepas tu kamu pecik air tu ke besi. Ke sudu besi contoh. Kemungkinan besar sudu besi tu pun boleh berkarat. Oh. Okey. Aina Zulia, main background pula Aina Zulia. Okey. Betul jawapan tadi. Pada kawan-kawan kamu kata sebab dia pembanding besi, dia buat pada besi, tapi bahan-bahan lain seperti rod kaca, pensel kayu, penduk minuman bukan diperbuat daripada besi. Okey, betul jawapan tu. Okey, sekarang ni jadi kamu nak tengok tak Eksperimen. eksperimen kita pada hari ni? Nak tengok. Okey, kalau tu kamu boleh buka kita tengok dulu buku teks kita. Kenapa cikgu tutup? Okey, buku teks. Buku teks muka surat 168. Okey, buku teks 168. Hari ini kita akan cuba buat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Kita akan cari. Tapi cikgu nak pesan siap-siap. Sebenarnya ya. Muka surat berapa cikgu? 168. Okey. Okey, 168. Cuma cikgu nak pesan siap-siap. Eksperimen sebenarnya melibatkan masa yang agak lama, iaitu dia ambil masa dalam 2 hari. Ya, 2 atau ke 3 hari. Okey, jadi cikgu akan buat eksperimen. Jadi tunggu sebentar. Sementara tu kamu boleh tengok muka surat 168. Okey, tujuan kita nak cari faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Cikgu kata ada 2 benda. 2 benda ni kalau kena kat besi dia boleh berkarat. Okey. Masalah kat sini, pertanyaan, adakah air dan udara ni menyebabkan pengaratan? Tak. Ya. Air dan udara. Tak. Kita akan tengok lagi. Dimanipulasi. Tengok, pemboleh ubah dah bagi, pemboleh ubah dimanipulasi kehadiran air dan udara. Yang ni yang kita nak uji. Yang bergerak balas keadaan bulu besi. Kita akan tengok bulu besi tu karat atau tak. Dan dimalarkan ni benda yang kita perlu bagi dia sama. Setiap tabung uji tu adalah kuantiti bulu besi. Okey. Cikgu, bulu besi tu apa? Jadi cikgu akan terangkan. Okey, cikgu akan tukar kamera cikgu, jadi bersabar sekejap ya. Okey. Cikgu ada tu. Okey, boleh nampak tak? Nampak. Bawah sikit. Boleh. Bawah sikit cikgu. Ya. Bawah dinding. Bawah sikit. Kejap ya. Okey. Sikit. Baru nampak. Allah tu bawah sangat tu. Sekejap. Kalau macam ni nampak? Nampak. Nampak. Banyak nampak alasan cikgu. Cikgu. Yalah, tak payah nampak muka cikgu pun tak apa. Sekejap. Oh, dia macam tu. Macam ni lah. Tak nampak muka cikgu pun tak apalah. Okey, sekejap ya. Okey. Nak nampak cikgu. Jangan sebut lah.
Okey, cikgu akan mulakan eksperimen kita hari ini. Selamat datang ke rancangan eksperimen Eksperimen apa Cikgu Zikri. Okey. Ya, cikgu nak tengok. Nampak tak? Oh, okay dah. Saya ingatlah. Okey. Okey, boleh dengar suara cikgu? Boleh, boleh. Boleh. Baik. Eksperimen ni kamu boleh buat di rumah kamu. Okey. Untuk tabung uji ni, tabung uji ni kamu boleh tukar tabung uji ni dengan Tupperware. Tapi bekas makanan ke yang kecil lah, jangan besar sangat. Contoh bekas makanan yang kecil macam ni lah, kamu boleh buat. Tapi ada syarat dia, pastikan kamu janganlah buat guna untuk makanan. Ni pakai buang boleh lah, untuk pakai buang boleh, sebab nanti takut Ada bulu besi kimia. tu dia akan berkarat. Bila berkarat, dia akan Kuman. rosakkan permukaan Tupperware tu, bekas tu. Okey. Jadi yang pertama, kita ada tabung uji ni. Okey, cikgu dah bagi siap-siap, ada S, ada R, ada Q dan juga ada P. Ini cikgu letak tepi. Dan apa yang kita nak buat hari ni, kita ada dekat dalam eksperimen tu, muka surat 168, dia kata kita kena guna bulu besi. Okey, kalau dekat rumah, kamu boleh buat tau. Tapi pastikan kamu kena berhati-hati. Okey, untuk gantikan bulu besi ni adalah besi kecil-kecil. Besi yang kecil. Okey, untuk gantikan bulu besi, kamu boleh gunakan Besi. ni apa? Tu baru basuh pinggan dah cikgu. Ya, berus basuh pinggan yang besi tu. Kuali. Berus kuali tu kamu boleh gunakan dia dan kamu potong dia dengan menggunakan gunting. Okey, kamu guna ni. Dia jadi macam ni, kecil-kecil macam tu. Okey, ini boleh menggantikan bulu besi. Okey, selepas tu kamu kena ada minyak sikit. Ni banyak ni saya. Minyak tu sikit saja. Apa tu cikgu? Minyak. Ni minyak. Okey. Dan kamu juga kena ada air sikit, air pahit. Kamu boleh gunakan air pahit. Dan juga air panas. Air panas cikgu letak dalam sini supaya kekalkan kepanasan air tersebut. Cikgu. Yang cikgu tunjuk sebelum air panas tu air biasa lah. Ni air sejuk. Air pahit lah. Ni air biasa. Okey. Kalau minyak tu dah kena. Okey. Yang paling utama ada sebut kalsium klorida kontak. Tapi cikgu pasti dekat rumah kamu mesti tak ada sebut ni. Sebut kalsium klorida kontak sebab dia hanya ada untuk kita nak buat eksperimen dekat makmal. Jadi makmal saya ada. Jadi kalau tak ada kalsium klorida kontak, kita boleh gunakan ini. Oh, benda tu. Ini adalah silika gel. Silika gel. Kalau kamu beli barang baru ataupun kadang-kadang dalam makanan pun ada silika gel. Macam kasut. 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 Dalam beg. Kamu akan dapat biji kecil-kecil ni. Okey. Fungsi dia sama seperti kalsium klorida kontak ni. Dia untuk serap kelembapan dalam udara. Jadi dekat udara tu tak ada air lah. Tu fungsi sama. Jadi hari ni cikgu nak gunakan kalsium ni. Tapi kalau kamu nak buat kat rumah, kamu boleh gunakan silika gel. Okey, yang pertama sekali kita nak mulakan eksperimen kita. Jadi, kalau ikut dalam buku kamu tu, dia kata yang dimalahkan mestilah bulu besi. Jadi, kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, dia nak mesti ada 100 gram bulu besi dalam
setiap tabung uji. Okay, jadi kita akan ukur lah. Kita akan timbang besi ni bagi 100 gram. Okey, tapi kalau kamu kat rumah tak ada penimbang, tak payah timbang pun tak apa. Kamu cuma agak-agak dia je. Sebab kita nak buat eksperimen betul-betul ni, cikgu kenalah timbang. Sebab ada dimalarkan. Okey, kamu tengok kat sini kosong, nampak tak? Nampak. Jadi cikgu akan timbang setiap bulu besi ni dan cikgu akan masukkan dalam tabung uji. Cikgu timbang lah. Letak. Pastikan 100 gram. Apa dia tak nak? Sekejap. Okey, cikgu akan timbang. Kenapa dia tak ni? Cikgu kenapa nak kena dengan bekas? Cikgu rasa dia tak rasa berat, keberatan Ringan sangat. rasa berat bulu besi ni lah. Okey, kalau tak rasa berat, nampaknya cikgu letak tepi penimbang ni. Cikgu sukat saja gunakan cikgu punya gerak hati. Kamu pakai gerak hati kamu Gerak hati. pastikan sama lah setiapnya. Okay, cikgu masukkan 1, masukkan 2, tolak dia bagi ke bawah lah. Okay, masukkan 3. Cikgu kena mampatkan dia, bagi dia kena air. Okay, kamu boleh gunting tau, tapi hati-hati sebab besi ni dia tajam. Jadi kamu kena hati-hati. Okay, contoh cikgu letak ni. Dan semua pun cikgu akan letak. Cikgu akan letak dalam kuantiti yang hampir sama lah. Kalau bulu besi mungkin kita dapat bacaan dia sebab bulu besi dia berat sikit lah daripada ni, memang ringan. Okey. Siapa nak try dekat rumah nanti? Saya nak try tapi masalahnya susah nak cari bahan dia. Entah banyak sangat. Bahan silika gel je yang susah nanti. Nanti cikgu hantar video yang boleh buat kat rumah. Okay. Okey. Cikgu masukkan. Cikgu cepatkan sikit lah sebab dah pukul dah buat tadi. Okey, cikgu masukkan. Okey. Okey, cikgu masukkan lagi. Cikgu, kalau kita guna Tupperware, kan? Kalau kita guna Tupperware, kena guna 4 Tupperware. Kena guna 4. Cikgu guna 4 tabung uji? Kalau ada 1 je. Kena buat 4 lah. Tapi ikutlah, kalau kamu nak try eksperimen kamu, nak try 2 je ke, boleh juga. Contoh satu ni kamu letak silika gel, satu lagi kamu tak letak pun boleh. Okey, sekarang ni ada P, Q, R, S. Okey, untuk yang S ni, cikgu takkan letak dia apa-apa. Jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu kena cari plastik sekejap. Cikgu ambil plastik. Nak buat eksperimen kenalah ada bahannya. Okey, plastik ni, kamu ambillah plastik kosong dekat rumah. Kamu pergi potong dia, potong sikit lah. Potong kecil.
Potong ni bagi muat penutup ni. Okey, untuk tabung uji es, cikgu akan biarkan dia ada silika gel sahaja. Silika gel pula, hanya ada bulu besi saja. Nampak tak? Nampak. Okey, setiap tabung uji ni, bila kamu dah siap, kamu kena tutup dia rapat-rapat tau. Jangan bagi udara masuk. Biar hanya udara yang terperangkap saja ada. Cara untuk rapat, kamu gunalah plastik kat rumah kamu tu, kamu potong sikit dan kamu ikat dia dengan getah. Kalau ada tupperware, kalau ada yang penutup yang kedap udara boleh. Kamu tutup ni bagi rapat. Nampak tak? Nampak. Nampak bagus. Tak nampak? Okey. Untuk R pula, cikgu akan masukkan air paip biasa. Nampak tak? Nampak. Masukkan air paip biasa. Pastikan air tu pastikan bulu besi mesti tenggelam. Jangan pula air kat sini bulu besi kamu letak kat atas ni, jangan. Kamu pastikan bulu besi tu tenggelam. Okey, lepas tu macam biasa cikgu potong plastik. Cikgu potong plastik. Cikgu, bukan ke tabung uji dia ada penutup dia? Ada, tapi kamu tahulah, kamu pernah masuk Mama Sains kan? Pernah. Kamu tengoklah Mama Sains sekolah kita macam mana. Tak ada penutup. Oh, itu cikgu ambil daripada Mama Sains ke? Cikgu pergi sekolah. Cikgu boleh pergi, kamu tak boleh. Alah, Okey. nak sekolah kita orang pergilah. Okey, lepas tu cikgu tutup je dengan gunakan besi, gunakan plastik dan getah. Pastikan tutup dengan kuat lah. Lagi satu, cikgu gunakan plastik supaya cikgu nak tunjukkan kamu dekat rumah pun kamu boleh buat eksperimen pengaratan ni. Okey. Pastikan ketat-ketat lah, jangan bagi dia ada udara yang boleh lepas. Okey, macam ni ya. Lepas tu, yang Q pula. Okey, Q ni menarik. Q ni menarik sebab kita gunakan air panas. Okay, kita gunakan air panas. Jadi bila nak tuang, pastikan berhati-hati. Kalau takut nak tuang, kamu letak je dekat tabung uji ni. Jangan pegang je, takut terkena air panas, kamu melompat. Okay, lepas tu kamu tuang air panas. Kamu lompat melecur. Melecur. Okey, cikgu tuang banyak sikit pula. Okey, cikgu masukkan balik. Panas tu. Mestilah. Nama pun air panas. Kurang pula. Tuang lagi. Okey, sebab apa cikgu bagi dia tak penuhkan dia, sebab atas air panas ni kita akan letak Minyak. Ya, kita akan letak minyak. Panas dah, aduh. Okey, cikgu akan letak minyak atas dia. Sikit je, tak perlu banyak. Perlu banyak pun. Rara tak tumpah lah. Kau ni isi penuh-penuh ke cikgu? Tak perlu. Tak perlu isi penuh-penuh pun. Cukup je sini. Nampak tak? Minyak dekat atas, air panas dekat bawah. Nampak tak? Nampak. Okey, lepas ni kita akan tengok sebab apa kita kena letak minyak dekat atas air panas. Kalau kamu baca muka surat 169, dia ada bagi tahu kenapa letak air panas dekat atas, kenapa letak minyak dekat atas air panas. Jumpa tak? Jumpa. Sebab apa Airin? Air telah didirikan tidak mengandungi udara. Minyak masak pula dapat menghalang udara daripada masuk ke dalam air. Punca dia tak nak bagi udara masuk je dekat air panas tu.
Okey, jadi cikgu akan tutup. Akan tutup. Hati-hati je buat, kalau kamu nak buat jangan sampai tumpah. Air panas ni kalau kamu Okay. terkena tangan, minggu depan kamu tak boleh masuk kelas sains. Kalau saya kena air panas. Orang patah kaki pun boleh masuk. Okey. Memanglah boleh. Okey. Yang terakhir sekali ni unik. Unik. Sebab kita cikgu akan gunakan silika gel. Okey, silika gel ni, nak tengok tak dia warna apa? Nak. Warna putih. Ni khas untuk kamu sebab belum lagi dibuka ya. Baru lagi. Masih lagi baru kedai. Ni khas untuk kelas kamu. Macam mana tengok ada. Dah reput dah, saya lama dah silika gel ni. Digunakan dia. Ada sabutan. Okey. Ni kamu jangan gunakan tangan kamu. Yang tu pun letak sikit je ke cikgu? Letak sikit saja. Kalau yang guna apa yang dekat kasut tu, tak semua ke letak separuh je? Tak separuh, jangan sampai penuh lah. Pastikan ada lah. Boleh ke makan cikgu? Tak boleh. Mana boleh? Jangan. Air Nak ni. kena racun ke? Nak kena Ni racun bahan ke? kimia. Okey. Silika gel ni sepatutnya dia bentuk serbuk tapi dia Cikgu tak nampak sangat. Nampak. Tepi situ cikgu. Cikgu tunjuk ke tepi. dia dikenal. Tu. Nampak? Nampak. Cikgu masukkan sikit lagi lah. Cikgu dia macam biji ke? Dia Macam sebenarnya ubat. serbuk. Tapi dah kena udara. Dah kena udara. Dah kena udara pula. Dia dah lama. Oh. Patut nampak macam balik. Kalau kamu nak masukkan silika gel pun boleh. Nak masuk tak nak? Masukkan sekali. Masuk. Masuk Masuk sekali lah. Nanti kita tengok apa jadi. Silika gel ni dia sama je. Tapi kalau kamu nak letak perasingan boleh. Nanti cikgu akan asingkan silika gel ni. Okey, ni contoh dia ya. Tak perlu pun banyak-banyak, ni lebih banyak. Okey. Lepas tu cikgu akan tutup balik Dengan plastik dan getah. dengan plastik tadi. Okey, jadi eksperimen kita Cikgu, eksperimen kita ni kita nak tengok apa? nak tengok Sama ada dia berkarat ke tidak. sama ada besi tu berkarat ataupun tidak. Bulu besi tu berkarat ataupun tidak. Okey, cikgu akan tutup dia. Saya rasa dengan Okey, lepas ni nak buat dekat rumah. Apa Lepas ni nak cikgu? buat tak kat rumah? Tunggu cuti. Cuti baru buat. Tunggu cuti. Okey. Harapul. Cikgu tutup. Okey, jadi cikgu tunjukkan balik untuk tabung uji S kosong je. Cikgu letak besi saja kat tabung uji S. Dekat tabung uji R, cikgu letak air paip dan juga bulu besi sahaja. Untuk tabung uji Q, ada bulu besi, ada air panas dan Air juga panas. minyak. Minyak kat atas. Pastikan letak besi dulu. Lepas tu letak air panas dan barulah letak minyak. cikgu. Okey. Ya. Minyak tu minyak masak ke? Minyak masak. Minyak masak. Oh. Okey. Dia tak minyak petrol. Minyak petrol boleh tapi minyak petrol bahaya sebab dia mudah Tu bakar. 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 Okey, R pula
Okey, R ni cikgu letak bulu besi, Dengan kalsium klorida kontang. kontang dan juga silika gel. Okay. Ah. Jadi eksperimen ni kita kena biarkan sampai 2 ke 3 hari. Nanti dah jadi, dah lepas 2 hari cikgu akan bagi tahu dekat kamu, dekat kelas kamu. Boleh? Boleh. Jadi cikgu akan tukar balik kamera. Cikgu tukar balik kamera, jadi Baik, kembali kita dekat laman utama rancangan kita pada hari ini. Okey. Okey. Cikgu tak sehebat Naili. Naili boleh jadi wartawan. Cik. Okey. Tadi adalah eksperimen dalam muka surat 160 berapa? 99. 8 dengan 69. 180 68. Cikgu silap. 68 lah. 68. 68 dengan 69. Okey, kamu tengok dekat sini pun dia dah ada dia punya gambar lah. Gambar kamu boleh tengok. Okey. Kamu tengok yang kamu mesti ada Tupperware. Tupperware lah. Kalau kat rumah tak ada tabung uji kan. Okey, guna je Tupperware. Tapi pastikan Tupperware yang kamu tak guna untuk letak makanan lah. Okey. Cikgu, Ya? Weh, pakai bekas. apa tabung Ha, tu ada jual kat Shopee tak? Shopee ada. Okey. Ni lepas tu kamu kena letak bulu besi dia. Yang langkah kedua letak bulu besi. Tapi ada tapi ke? Okey, bulu besi ni kamu tengok pas. Kalau boleh pastikan samalah, kalau boleh seboleh-bolehnya sama. Okey, tapi susah Cikgu, sikitlah. kalau kita terlebih cikgu? Terlebih dia tak ada masalah sebenarnya, tapi untuk eksperimen ni kita takut dia mempengaruhi eksperimen kita. Contoh, kita letakkan masa 2 hari saja. Tiba-tiba tabung uji yang sepatutnya keputusannya adalah berkarat, tiba-tiba dia tak berkarat lagi. Mungkin sebab terlampau banyak bulu besi, jadi proses pengaratan tu akan jadi lebih lama. Kita takut macam tu je. Tapi tak ada masalah pun. Tapi kalau kamu biar sampai 4 ke 5 hari, dia akan berkarat juga. Dia akan jadi juga. Cuma proses tu lambat atau cepat sahaja. Okey. Seterusnya, ini dalam ABCD. A, dia letak bulu besi sahaja. Dia letak besi saja yang macam cikgu buat tadi. Lepas tu yang kedua dia letak bulu Kalsium besi dan klorida kentang. kontang, bukan kentang. Kontang. Teringin nak pakai kentang satu. Okey. Tak rasa apa lagi dah tu. Okey. Kentang. Kalsium klorida kontang ni kamu boleh ganti dengan apa? Dengan apa nama dia? yang tu. Yang tu je. Silika gel. Ya, silika gel. Okey. Silika gel ni kamu boleh dapat dekat mana? Dekat kasut. Kat Tak kasut. dalam beg. Okey. Dalam beg ke? Dekat silika gel ni kamu boleh juga, kalau tapi kamu tak jumpa silika gel, kamu boleh beli di kedai makanan. Kedai yang ada jual barang-barang barang-barang baking. Kedai bakery. Kedai bakery shop. Contoh nak buat kek kan, kamu pergi kat kedai nak buat kek tu. Bakery. Bakery tu. Dia ada silika gel, dia ada jual silika gel. Sebab silika gel juga digunakan untuk
bagi makanan tu dia tak lembab. Jadi dia orang letak selika je dalam bekas makanan tu. Okey. Yang ketiga pula dia letak air panas dan juga minyak dan ada bulu besi lah. Dan yang terakhir sekali letak air paip dan bulu besi. Hai. Okey. Jadi fungsi dia yang pertama kalsium klorida kontan ni untuk menyerap kelembapan. Supaya tabung uji tu kering. Kekal kering. Tu fungsi kalsium klorida kontan. Okey, air panas pula, kalau air panas yang dididihkan, udara dia akan hilang dekat dalam air tu. Sebab bila panas, udara akan apa? Ni kamu belajar ni waktu Celsius pada tajuk yang lepas. Akan apa? Kalau kita air panas, apa yang kamu nampak? Mengembang. Wap air. Ya, wap air. Wap air tu. Wap air tu betul. Wap air tu sebenarnya adalah udara yang terkandung dalam air tersebut. Bila dididihkan, dia akan naik dan dia akan bawa lah sikit air sikit lah. Dia akan naik ke udara. Okay, awan tu kalau kamu tengok awan dekat langit tu adalah wap air. Awan tu adalah wap air. Wap air? Awan tu adalah wap air. Sebab itulah hujan. Kalau wap air tu banyak, dia akan jadi hitam. Sebab cahaya tak boleh menembusi dia sebab banyak sangat. Dan dia akan ada sedikit cas elektrik lah. Bila ada, nanti dia akan turun hujan dan juga petir. Okey. Cikgu saya nak tanya. Seterusnya. Okey. Macam mana terjadi kilat tu Kilat tu terjadi adalah disebabkan cas positif dan negatif. Kamu ada belajar tak? Itu Cik tunjuk video tu. Okey, contoh kadang-kadang kalau kamu gosok tangan je laju. Lepas tu kamu pergi pegang dekat benda yang sekitar kamu, benda besi kot. Benda besi sekitar kamu. Okey, kadang-kadang kamu akan terasa cas. Terasa macam ada renjatan elektrik sedikit. Kadang-kadang kamu Sakit dah kena. Tak sakit tak? dia tak sakit. Berat badan Tapi- dia. Tapi terpanjat sikit lah. Kadang-kadang kamu letakkan kat tangan kamu ada bulu tau. Bila kamu letakkan dekat besi yang ada cas, contoh tangan kamu ni cas negatif. Besi tu ada cas positif. Kita tak nampak tau. Tapi bila kita dekatkan tangan kita dekat besi tu, bulu kita akan automatik naik. Sebab dia ada pelanggaran cas positif dan negatif. Sama juga macam petir. Petir tu asalnya adalah cikgu tak pasti positif ke negatif dekat awan tu. Tapi bila ada masuk cas negatif, dia akan berlawan. Positif dan negatif dia berlawan dan akan terbentuk elektrik. Saya pernah kena kat troli waktu tu tengah shopping. Ya, Aku kena kat troli. Sama. kita Macam mana boleh kena? benda tu akan berlaku. Dia akan berlaku waktu sendiri. tu, entahlah. Pegang troli je kena. Betul. Okey. Seterusnya. Seterusnya peranan minyak pula. Minyak masak pula dapat menghalang udara daripada masuk ke dalam air. Jadi yang tabung uji nombor 3 tu kita memang tak nak je bagi ada udara langsung. Okey. Jadi apa dia keputusan dia? Okey, keputusan dia adalah cikgu nak tunjuk keputusan ujian tu. Tapi tunggu sebentar ya. Cikgu kena search kat YouTube. Nak tengok keputusan sekarang ke nak tengok kemudian? Sekarang. Sekarang pun boleh, kemudian pun boleh. Dua-dua boleh. Iyalah. Sekarang. Cikgu tunjuk Sekarang cikgu. gambar je. Sekejap ya. Nak type pun lambat cikgu ni. Cikgu buka kamera tu. Cikgu buka kamera kan? Okey. Cikgu tak nampak cikgu ni. Cikgu pin buku teks. Oh, sekejap tak apa. Ya. Aku tak pin lagi ni.
Okey, cikgu akan tukar. Cikgu akan tukar pin. Macam pin tudung lah. Okey, faktor yang menyebabkan pengaratan. Mana yang 4 tu? Okey, kita dah jumpa. Cikgu jemput seorang cikgu daripada sekolah lain. Okey, ni dia cikgu dia. Alah, tak nampak lah. Gambar kecil. Pergi YouTube. Cikgu punya tak boleh besarkan ke? Saya punya boleh. Cikgu tekan lah. Saya punya YouTube boleh. lah. Cikgu tekan YouTube lah. Cari itu. Mana? Sikit. YouTube. Sabar. Pengaratan. Okey. Mana uji kaji cikgu ni? Ni mungkin. My job is to make college easier because students have a lot of homework. Bulu besi tidak berkarat. Semua dia ada satu faktor je. Okey, kita tengok cikgu ni cakap tentang Air telah kesimpulan dia. Mana? maka ini wap, air dan udara. Mana dia punya eksperimen? Dia ada wap, air dan udara. Eksperimen pengaratan yang telah kita jalankan. Tujuan eksperimen adalah untuk menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, kita ada 4 tabung didik di sini, iaitu tabung didik A, kita tidak memasukkan apa-apa, hanya bulu besi semata-mata dan kita tutupkan dengan penutup gabus. Okey. Okey, cikgu tak nak tengok video ni sebab nanti jadi lama. Okey, kamu tengok dekat dekat eksperimen ni, kamu tengok dekat bawah tu, kamu fokus dekat bulu besi. Yang pertama ni dia hanya ada udara dan bulu besi. Yang kedua, dia letak bulu besi dan kalsium klorida kontang. Yang ketiga, dia ada bulu besi, air yang mendidih dan juga minyak. Dan yang keempat, dia ada dia ada bulu besi dan juga air Sejuk. Baik. air paip. Okey, jadi kamu tengok warna setiap besi ni. Yang pertama, dia warna apa? Warna hitam ke? coklat. Dia macam coklat. Dia warna Sikit. Dia perang-perang sikit kan? Warna Okey. warna bulu apa dia bulu besi tu dia sebenarnya warna hitam lah cik. Ya, besi warna hitam. Oh dia. Okey. Kita tengok yang kedua. Warna dia warna apa? Warna bulu besi dia. Coklat juga. Coklat. sikit. Coklat Okey. juga. Aku baru warna hitam. Yang ketiga dia warna Saya nampak warna ketiga? hitam. Kulit hitam. Warna hitam. Warna hitam. okey, dia hitam. Dan yang Maksudnya dia keempat tak berkarat lah cikgu kan? Perang kemerahan. kemerahan. Yang keempat ni dia warna dia Kemerahan. perang kemerahan. Okey. Jadi warna yang kamu nampak tu adalah warna, kita boleh tengok warna dia berkarat. Okay, kamu tengok warna yang keempat tu, dia sangatlah perang kemerahan. Jadi maksud dia Berkarat sangat. bulu besi yang diletakkan dengan air paip dia akan Berkarat. berkarat. Dia akan berkarat lah. Kamu boleh tengok dekat gambar tu, kat video tu, dia sangat berwarna perang kemerahan. Okey, kita tengok pula yang nombor 1. Okey. Tertekan pula. Nombor 1, dia sedikit perang kemerahan, betul? Betul. Okey. Jadi sebab apa dia boleh jadi dia ada sikit pengaratan? Sebab apa? Sebab dekat dalam tabung uji tu ada apa? Ada udara.
Nah, udara. Ya, ada udara sebab dia ada udara je. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan pengaratan apa dia? Apa dia? Salah satu faktor yang menyebabkan pengaratan kalau kamu tengok dekat tabung uji yang pertama. Udara? Udara. Ya, sebab dia lah yang pertama udara. Okey, sebab yang satu ni dia letak bulu besi sahaja dan ada ruang kosong tu, ada udara sikit lah dalam tu. Okey, yang kedua, kamu tengok dia berwarna perang kemerahan juga kan? Sikit kan? Sikit je. Okey, maksud dia dekat sini, kalsium klorida kontang dia tak berjaya sangat. Maksudnya kalsium klorida dia tak berapa fungsi. Sepatutnya dia lebih sikit warna perang kemerahan dia ataupun dia hitam. Sebab kalsium klorida kontang tu dia menyerap kelembapan. Dia menyerap kelembapan udara. Dalam udara ini juga ada air dengan jumlah yang sangat sedikit. Okay, sepatutnya dia warna perang sikit je daripada yang nombor 1. Tapi kita tengok ni macam sama je kan? Betul tak? Macam sama je. Dia sama. Jadi dia tak berapa berkesan lah kalsium klorida kontang dia. Sepatutnya dia perang sikit je. Dia kena udara tapi dia tak ada kelembapan. Jadi dia perang sikit je lah. Okey, kamu tengok yang nombor 3 dia berwarna hitam. Memang macam besi baru lah. Dia tak berkarat kan cikgu? Ya, dia tak berkarat sebab dia yang pertama air panas tu dia dah keluarkan udara. Jadi dalam air tu tak ada udara. Yang kedua, minyak tu menghalang udara. Dia menghalang udara daripada masuk ke dalam air tersebut. Jadi sebab itulah kamu tengok bulu besi tu tak langsung tak berkarat. Dan yang ketiga, yang keempat, kita tengok dia karat sangat. Sebab dia apa? Sebab dia letak Air. Ya, dia kena dua-dua sekali dia kena. Memang dia berkarat habis lah. Dia kena udara dan dia kena juga air. Okey, jadi berdasarkan gambar ni, apakah dua faktor yang menyebabkan pengaratan? Air dan udara. Betul, air dan udara. Ingat ya semua? Yang menyebabkan pengaratan adalah air dan udara. Okay. Besi, kalau kamu campurkan dua benda ni, confirm. Pastinya dia akan berkarat. Okay, ingat, air dan udara. Udara ni memang kita tak boleh halang lah. Tapi air tu kamu boleh halang dia. Sebab air inilah yang akan lagi mempercepatkan pengaratan sesebuah besi tersebut. Okey, ingat ya. Okey, jadi pastikan lepas ni kalau kamu basuh sudu besi, kamu laplah dulu. Takut nanti sudu besi kat rumah kamu berkarat. Okey. Faham tak semua? Faham. Okey, sebelum kita akhiri kita punya perjumpaan, kita punya kelas hari ni, cikgu nak kamu buat dalam buku mesra digital muka surat 56. Okey, muka surat 56. Cikgu nak kamu buat muka surat 56. Mesra digital muka surat 56 ada tentang pengaratan bahan, eksperimen lebih kurang sama. Tapi dia tak guna bulu besi, dia guna apa? Paku. Dia guna paku. Sama je. Okey, sama je. Okey, cikgu nak tanya. Yang tabung uji P, okey, yang P, dia letak paku, ada air panas dan juga ada minyak. Berkarat tak? Tidak berkarat. Okey, tak berkarat. Kalau tabung uji Q, dia letak paku dan juga air, berkarat tak? Berkarat. Dia berkarat, sangat-sangat berkarat. Untuk R, dia ada udara yang mempunyai sedikit kelembapan dan dia letak paku. Berkarat tak?
Tidak, berkarat sedikit. Tidak. Berkarat sedikit. Bukan Berkarat tidak. lah tu. Tidak ke berkarat ni? Cuba bagi Berkarat jawapan lah. yang betul. Berkarat tapi sikit. Berkarat. Berkarat tapi sikit. Ada sikit. Okey, dia berkarat juga tapi dia tak sekarat, tak seperang kemerahan dalam tabung uji Q. Okey, R ni dia berkarat juga. Okey, S pula PQRS. S pula yang terakhir dia gantung, dia pergi gantung. Kenapa dia gantung je? Dia tak nak campur dengan kalsium klorida. Kalau tak nanti paku tu tak nampak jelas lah. Oh. Okey. Tak berkarat. Dan ada juga kalsium klorida kontang. Dia ada udara tapi dia tak ada kelembapan. Berkarat tak? Tidak. Berkarat. Berkarat tapi sedikit. Tidak berkarat. Berkarat tetapi Berkarat tapi sedikit. Dia berkarat tapi lebih sedikit daripada R ni. Okey, R ni dia berkarat. Dia sikit je karat. Tapi S ni dia berkarat juga tapi dia karat lagi sikit sebab dia hanya ada udara sahaja. Okey. Tapi kalau cikgu rasa kalau dalam eksperimen ni tak silap cikgu, yang ni S ni dia tak berkarat sebenarnya. Sebab kalau besi kena udara sepatutnya dia mengambil masa yang sangat lama. Bukan dalam masa 3 hari, 2 ke 3 hari ni memang dia tak berkarat. Tak silap cikgu lah, memang dia tak berkarat. Tapi kalau ambil masa sebulan ataupun lebih sebulan, setahun, dia akan berkarat sebab dia hanya kena udara. Dia bergantung dekat kalsium klorida kontang tu lah. Yang cikgu tunjukkan video tadi, kalsium dia mungkin tak berkesan, mungkin dah expired. Sebab tu dia berkarat sama macam yang R. Okey, sepatutnya S ni dia tak berkarat ya. Okey, jadi cikgu nak kamu buat muka surat 56. Buku mesra digital. Okey, jadi cikgu akan semak kehadiran kamu. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan kamu boleh tulis di ruangan komen. Jadi lepas cikgu semak kehadiran, kita akan jawab soal jawab. Okey, ni nama-nama yang cikgu belum panggil tadi ya, tapi dia ada. Janganlah senyap. Jadi cikgu tak dapat kehadiran kamu. Naik rosak kot. Nanti kalau tak nak cakap pun sebut kehadiran. Sebut angkat tangan. Kalau cikgu panggil nama, kalau tak nak cakap, angkat tangan. Okey. Okey, tahun 5. Sain. Cepaka. Pengisian. Okey, ni nama-nama yang belum lagi ya. Ahmad Syakir Zufairi ada? Ahmad Syakir. Amiruddin Adam ada? Amiruddin Adam. Saya. Bagus. Okey. Amirul Syakir ada? Amirul Syakir. Amirul Syakir? Tak ada. Hayen Haiden ada? Hayen? Hayen lama tak nampak. Mariam Zulaika? Mariam Zulaika? Kawan-kawan nanti tolong kalau ada nanti kamu bagi tahu cikgu. Mawaddah ada? Mawaddah? Mawaddah? Ada. Okey, Mawaddah ada. Muhammad Akil ada? Muhammad Akil? Saya cikgu. Okey, Akil ada. Akil ada. Fahmi Daniel ada? Fahmi Daniel? Saya Izhar. Fahmi ada tak? Cikgu, Mariam ada. Mariam ada. Okey, Mariam. Nanti buka kamera baru cikgu boleh tengok. Akil ada, Fahmi tak ada. Faris Syabil ada? Faris Syabil? Faris Syabil ada? Ada. Okey. Faris Syabil ada. Isfarhan ada? Isfarhan Hakim? Isfarhan Hakim ada? Tak ada. Izdiha ada? Ya, ada. Muhammad Nakib? Muhammad Nakib? Tak ada. Amni Ibtisam ada? Amni?
Ada, Amni ada. Okey, Amni ada. Amni pun cikgu lama tak nampak muka ni. Okey, Nur Armani ada? Nur Armani? Tapi dia buat status nampak ah. Nur Armani ada? Nur Armani? Tadi cikgu nampak Armani punya Dia ada, Google. dia ada. Ada? Dia ada. Armani pun senyap. Penolong ketua kelas tu Armani. Kita tukar lah. Jangan. Okey. Undian. Seterusnya Auni Nasrin ada? Auni Nasrin? Auni Nasrin? Ada. Ada. Okey. Auni ada. Call cikgu. Iman Zulhakim ada? Iman Zulhakim? Iman Zulhakim? Tak ada. Tak ada. Norain ada? Norain? Norain Azraini? Norain Azraini? Tak ada. Dekat ni tak ada. Cikgu macam nampak je tadi. Norain Azraini tadi. Nama Awal-awal. dia tak ada. Tak ada ya? Awal-awal tadi dia masuk. Lepas tu hilang. Okey, tak apa. Nanti cikgu tengok balik dia ada ke tak. Putera Ali Haris ada? Putera? Ada. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Syasha Nur Kaisara? Syasha Nur Kaisara? Okey, Syasha ada. Jadi cikgu akan simpan kehadiran ni. Okey, jadi itu saja kelas kita. Sebenarnya hari ini kita hanya belajar 2 perkara je. Iaitu faktor yang mempengaruhi pengaratan. Yang pertama air, yang kedua udara. Kalau ada 2 benda ni dalam besi kamu, contohlah kamu simpan keychain kesayangan. Kamu simpan keychain kesayangan kamu tapi kamu pergi letak dia dekat tempat yang kena air dan udara. Jadi confirm lah keychain kamu tu akan berkarat. Cikgu kalau Okey. besi. Straw besi juga sama. Kena air dia akan berkarat. Tapi straw besi ni, cuma cikgu nak cakap, kebanyakan straw besi sekarang dia diperbuat daripada besi yang susah nak karat. Kita panggil stainless steel. Besi stainless steel ni adalah besi yang tidak berkarat. Teknologi sekarang. Cikgu, kenapa stainless steel tak berkarat? Kenapa? Nanti kita tengok cikgu bedah. Cikgu tak tahu juga kenapa. Nanti kita cari sama-sama, boleh? Okey. Boleh? Okey. Jadi ada apa soalan sebab lagi 2 minit saja sebelum kita tamatkan kelas? Tak ada.